Apa ni? Temu je lah meh. Kata dah, kan kau kata kau nak ambil. Cepat meh. Ini adalah ahli-ahli kumpulan kami. Presenter meh. Presenter. The presenter. Yes. Explain meh, explain seseorang. Yeah. Arif Pak Jil. Tepuk. Mochi. Mok. Abizudin Putra. Okay. Alamak, I'm handsome. Ucuk. Bendy joget. Cuma bersikir. Akmal Hazim. Bahasa. Yol, sambung Yol. Mula-mula. Cepatlah pada slide ni. Okey. Apa hasil ni? Okey, permulaan bab ni cikgu. Matrix 2.1. Pengenalan lah kan mula. Okey. Marilah kita mengenal apa itu matrix. Matrix ialah nombor-nombor yang disusun dalam baris dan laju untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Nanti kita akan terangkan mana satu baris, mana satu laju. Sekarang ni kita just ikut je dulu. Matrix lazimnya diwakili dengan huruf besar dan ditulis dalam tanda kurung. Macam tu. Memang benda ni benda yang macam orang pandang basic, tapi mana tahu kita boleh tersilap kat benda ni. Mana tahu hilang makan nanti. Okay, next. Marilah kita lihat contoh tu. Matrix ni ada 4 jenis. Yang sekarang ni yang saya nak bagi tahu ialah matrix baris. Matrix baris mempunyai hanya satu baris. Macam yang korang boleh nampak tu. Dia punya nombor disusun sebelah-sebelah dalam satu barisan. Sebab tu kita panggil matrix baris. Yang kedua pula matrix laju. Sebab apa? Sebab dia mempunyai satu laju je. Nombor dia tak disusun sebelah-sebelah, tapi disusun ke bawah. Next. Jenis yang ketiga pula ialah matrix segi empat. Matrix segi empat ni dia mempunyai bilangan baris dan bilangan laju yang sama. Kalau kita tengok dekat contoh tu, nampak tak? Dia punya baris dan laju dia seimbang. Ada 3 baris dan 3 laju. Senang je nak faham yang ni sebab kan mudah-mudah je. Okay, next. Yang keempat pula, yang terakhir, matrix segi empat tepat. Matrix segi empat tepat, dia tak sama. Kalau sama tu segi empat sama. Dia punya bilangan baris dan bilangan laju tu berbeza. Macam contoh tu, dia ada boleh jadi 3 baris 2 laju, boleh jadi 2 baris 3 laju, ataupun lain-lain nombor macam 4 baris 2 laju je. Mana tahu dalam soalan macam tu. Okey, boleh ke slide sebelumnya? Uish, lama je. Okey, sekarang saya nak bagi tahu peringkat matrix dan cara mengenal unsur matrix. Matrix dengan M baris dan N laju mempunyai peringkat M dengan N dan dibaca sebagai matrix M dengan N. Korang just kena tahu yang M ni bermaksud baris dan N ni bermaksud laju. Dan kalau nak tulis dia kena letak baris dulu baru letak laju. Macam tu lah. Okay, next. Peringkat matrix. Peringkat matrix ni kejap. Dalam contoh yang saya tunjukkan dekat slide ni, dia ada 2 baris dan 3 laju. Kalau kita nak kenal mana satu baris, mana satu laju, baris ni nombor dia disusun ke bawah. Sebab nampak tu 16, lepas tu bawah dia 5. So dia ada 2 baris je. So 2 baris je lah. Tapi kalau nak mengenal pasti laju ni, nombor dia disusun sebelah-sebelah. Kan contoh kat situ 16, 18, 11. Dia ada 3 laju.
So cara penulisan dia 2 dengan 3. 2 darab 3 yang sebelah kecil tu kalau korang perasan. Okay, next. Peringkat matrix korang just kena tahu yang tu je. Okay, now kita pergi ke unsur matrix. Unsur matrix ni setiap nombor dalam matrix ni kita boleh panggil tu sebagai unsur. Unsur dalam yang contoh ni pula, nampak tak yang A1J tu, yang I tu mewakili baris keberapa, nanti kita akan explain yang lebih detail supaya lagi faham. And then yang J tu means yang nombor yang kedua, for sure lajur. Kalau dah kiri baris, kanan mesti lajur. Okay, next. Okay, contoh dekat sini diberi 3 matriks P dalam kurungan 13, negatif 7, 9, tutup kurungan, koma Q, 4, 5 dan R, nombor-nombor semua tu. Lepas tu disuruh tentukan peringkat setiap matriks. Sekarang kita penyelesaian dia simple je sebab kan mula-mula. So yang mula-mula dia tanya peringkat setiap matriks satu Roman, baris pertama dan lajur ketiga matriks P ataupun boleh dibaca P13. Dan dalam P tu P13, 1 tu bermaksud baris, yang 3 tu bermaksud lajur. So kat P tu kan ada satu baris je. So sekarang ni kita kena cari lajur yang ketiga yang mengikut kehendak soalan. So jawapan dia no. So kalau nak tulis dia just 1 dengan 3. Faham tak? Lepas tu yang kedua pula, baris kedua dan lajur pertama matriks Q ataupun boleh dibaca Q21. So kita tengok nombor matriks dekat situ, dia ada 2 baris, 1 lajur. So kita tulis dia dengan 2 dengan 1. Kalau yang seterusnya pula, baris ketiga dan lajur keempat matriks R ataupun boleh dikenal ataupun boleh dibaca dengan R34. So kat situ dia punya baris dan lajur dia sama, ada 4 baris dan 4 lajur. So korang just tulis macam ni untuk jawapan. Ini keluar soalan macam ni. Okay, soalan yang unsur matriks pula, unsur matriks yang ni unsur itulah unsur baris pertama dan lajur ketiga matriks P13. Lepas tu yang ni yang saya dah hasil tadi yang mula-mula tu. So yang P13, P1 tu kan baris, 3 tu lajur. So nombor dia ialah 9 kalau korang perhatikan dekat matriks P tu. Dan yang kedua tu unsur untuk Q21. Yang Q baris yang kedua, lajur yang pertama. So jawapan dia 5. Sebab kat Q tu kan ada 2 baris, 1 lajur je, senang sikit nak identify dia. Kalau yang R yang 3 Roman ni, R34, baris yang ketiga, baris yang 3, so maksudnya dia dekat negatif 4, 11, 61. Lepas tu dia nak lajur yang keberapa? Nak lajur yang keempat. So nombor yang keempat daripada lajur tu 1. So jawapan dia 1. R34 bagi matriks A ialah 1. Okay. Tapi situ je teori dia, teori matriks. Now kita pergi ke something yang lebih important. Ada lagi ya? Ni sebenarnya untuk Basil, tapi aku tak tahu tu. Takkan aku tak tahu ke? Sambung aja. Sama je. Sambung. Aku tak buat revision lagi, yang ni gila. Ya, okey. M sama dengan N. M sama dengan N. Jika dan hanya kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama dan setiap unsur sepadannya sama. Maksudnya kalau baris dengan lajur tu sama, dua-dua matriks tu M dengan N tu sama. Okey, sama ya? Next.
kita tengok contoh C, baris dia 1, laju dia 2, dan D baris dia 2, laju dia 1. Okey, betul. Penyelesaian. Okey, C dengan D tak sama sebab peringkat C 1 darab 2 dan peringkat D 2 darab 1. G dia punya baris 3, laju dia 2. Dengan H baris 3, laju dia 2. So peringkat G dengan H sama sebab baris dan laju kedua-dua matrix adalah sama. Next. Zudin. Okey, sekarang kita berada di 2.2 operasi asas matriks. Okey. Next. Menambah dan menolak matriks. Penambahan dan penolakan matriks hanya boleh dilaksanakan pada matriks yang sama peringkat. Next. Okey, nak terangkan dia kan. Contoh yang diberi ni E sama dengan bracket 15 negatif 4 bracket dalam tu ada negatif 1 yang kosong, dan F sama dengan dalam bracket tu ada 2, negatif 5, 13 dan kosong. Okay, maksud 2 darab 2 kurungan kat bawah tu dia mempunyai 2 laju dan 2 baris. So manakala D pula, G sama dengan dalam bracket tu ada 10 dengan negatif 3, dan H sama dengan dalam bracket tu ada 8, 7, 16 dan 1. Okay, kat D ni pula dia 2 darab 1, maknanya dia ada 1 baris dan 1 laju je, dan H tu ada 2 baris dan 2 laju. Okay, jawapan dia contoh je penyelesaian dia. Soalan yang C ni dia boleh tambah dan boleh tolak kerana dia mempunyai peringkat yang sama. Maknanya dia ada 2 baris dan 2 laju. Dia dah cukup sifat dah untuk kita tambah ataupun soalan tu nak suruh kita tolak kan. Macam tu. Lepas tu untuk D ni pula, dia tidak boleh kerana peringkat matriks G ialah 2 darab 1. Manakala peringkat matriks H ialah 2 darab 2. Kita tak boleh nak tambah ataupun tolak dia sebab dia tak cukup sifat. Dia yang G ni dia ada 1 baris dan 1 laju je. Dan H tu ada 2 baris dan 2 laju. So kita tak boleh nak buat pengiraan lah kat situ. Dia macam tak cukup sifat lah. Kau ingat je lah macam tu. Okay. Next. Okay, ini contoh soalan. Diberi matriks C sama dengan dalam bracket tu ada 10, negatif 8, ada 4, ada 6, ada negatif 11, 7, tutup bracket. Dalam matriks D pula ada 14, negatif 2, 1, negatif 3, 5 dan 9. Okay, korang tengok ni boleh dia cukup sifat kan. So kita boleh tambah dia. Okay, next. Dia ada 2 baris dengan 2 laju. So kita boleh move out untuk kita buat tambah tolak lah kat situ. Okay. So pengiraan dia C tambah D sama dengan bracket dia kita turunkan dulu, yang C tu kita buat bracket baru kat bawah. So korang kena ikut sama je lah, tak ada ubah-ubah pun kat situ. Lepas tu matriks D pun sama juga, tambah. Kita buat turun matriks D tu, and then pengiraan dia korang kena tahu dia macam 10. Korang ambil yang belah kiri ni, macam kat matriks C ni kan, dia 10. So korang akan tambah dengan 14. Tapi korang akan tengok kat positif dengan negatif kat situ. So lepas dah ambil 10 tambah 14 tu, korang ambil pula negatif 8 dengan negatif 2. Jangan lupa buat kurungan kat situ. Sebab nak bezakan operasi tambah dengan negatif tu lah. Nanti kan benda-benda macam tu kita boleh dapat silap jawapan. So korang ambil balik yang sama kan, 4 tambah 1, lepas tu yang bawah ni pun sama, korang buat macam yang dekat atas tu. 6 tambah kurungan negatif 3, negatif 11 tambah 5, and then 7 tambah 9.
So korang dah buat macam ni, pengiraan seterusnya korang kira lah pakai kalkulator, tak perlu pakai otak korang yang bijak dan pandai tu kan. So 10 tambah 14 dapat 24. Pengiraan tu negatif 8 tambah kurang dengan negatif 2 tu dapat negatif 10. So 4 tambah 5, 4 tambah 1 dapat 5. And then yang bawah dapat 3, negatif 6 dan 16. So tu cara pengiraan dia. So korang tak pening-pening nak kira. Just tambah. Ikut belah kiri dulu, lepas tu ke tengah and then ke tepi kanan. Betul lah. Okay. Kita teruskan kepada slide yang seterusnya. Okay. Sekarang kita tengok mendarab matriks dengan suatu nombor. Next. Lagi sekali. Okay. Pendaraban matriks dengan suatu nombor ni dia dikenali dengan pendaraban skala. Pendaraban skala ni senang je. Tengok kat kotak kuning ni, matriks A, kita ada apa? A, B, C, D. Maknanya peringkat dia dua baris, dua lajur. N ni dikenali sebagai skala. Jadi N ni dia duduk luar kurungan tu. Maksudnya dia kena darab. Dia tak kisahlah N ni boleh jadi nombor pecahan ke, negatif ke, positif ke apa-apa. Dia nak kena darab dengan nombor dalam kurungan ni. Unsur matriks itu. Okay, next. Okay, macam kat contoh ni, diberi D, matriks D sama dengan negatif 5, 4, 2, 1. Jadi dia suruh hitung kalau 3D. Boleh nampak yang 3 tu maksud dia N lah. Maknanya nak kena darab lah dengan unsur matriks D ni. Next. Okay, jadi bila senang je darab je, 3 ni darab je dengan negatif 5, 3 ni darab dengan 4, 3 darab dengan 2, 3 darab dengan 1. Jadi jawapan dia pun dapat senang. Macam ni. Okay, untuk contoh 2. Tengok contoh 2. Contoh 2 ni pula dia ada 2 matriks. P dengan Q. Dia suruh hitung 3 dalam kurungan tu, dalam kurung 3 kurungan P tolak Q. Maksudnya kalau nampak kurungan ni, settle kurungan lah dulu. Matriks P tolak dengan matriks Q dulu. Okay, next. Okay. Jadi pertama, sepatutnya 3 ni kita biar dulu sebab dalam kurungan dia tulis P tolak Q. Maknanya unsur matriks P tolak dengan matriks Q dulu. Maknanya 7 ni kena tolak dengan 2, 9 tolak dengan negatif 3, negatif 3 tolak dengan 1. Kira-kira tolak-tolak semua tu, dapatlah jawapan untuk penolakan itu. 3 masih kat luar, mana belum habis lagi. Jadi 3 ni pula N dia tu nak kena darabkan dengan semua nombor kat dalam ni. Maknanya 3 darab dengan 5, 12, negatif 4. Dapat jawapan dia untuk pendaraban matriks. Okay, next. Bagaimana mendarabkan dua matriks? Kalau nak darabkan dua matriks, dia kena tengok dia punya peringkat dulu sebelum darab. Pastikan dia punya yang peringkat yang dalam, yang warna biru tu, dia sama. Pastikan dia punya dalam tu sama. Contoh dia macam dekat next. Contoh dia macam ni. Diberikan matriks C. Diberikan matriks C. Tak nampak. Diberikan matriks C dan D. Matriks C 8, 3.
Dan matriks D 1, 2, negatif 2, 5. Lepas tu next. Macam peringkat matriks C 2 darab 1. Manakala peringkat matriks D pula 2 darab 2. Macam yang kita nampak dalam kat sini, dia punya peringkat yang dalam tu, yang warna pink tu, dia tak sama. So dia tak boleh didarabkan. So bila kalau nak darab, dia kena sama dalam. Macam contoh kat sebelah tu 2 darab 2 dan 2 darab 1. So dia punya peringkat dalam tu dah sama. Jadi kita dah boleh darab dia punya matriks ni. Okay, next. Ni contoh untuk bagaimana untuk darab dua matriks. Next. Okay. Bila dah sama dia punya dalam, kita dah dapat dia punya peringkat yang sama. So peringkat D darab dengan peringkat C. Lepas tu kita akan susun peringkat matriks tu macam ni, macam dekat gambar ni. Peringkat D 1, 2, negatif 2, 5 ni kita akan buat dekat bawah. Dan peringkat C akan terletak di atas kanan. 83 ni. So bila nak darab, dia kena 8 tu akan didarabkan dengan 1 dan 3 tu dan 3 akan darab dengan 2. Lepas tu hasil darab tu akan ditambahkan, dan akan dapat jawapan untuk matriks untuk apa? Yang pertama, jawapan yang pertama. Yang kedua pula sama juga macam atas. 8 tu akan didarab dengan negatif 2. Negatif 2 tu akan darab dengan 8. Lepas tu 5 akan darab dengan 3. Lepas tu hasil darab tu akan ditambahkan dan nanti jawapan dia akan dapat 1. Negatif 1. Dan lepas tu matriks tu akan dapat, jawapan yang terakhir akan dapat 14 negatif 1. Okay, matriks identity. Cikgu boleh rujuk muka surat 56. Okay. Apakah matriks identity? Matriks identity adalah konsep matriks identity adalah satu. Sebagai contoh, AI sama dengan IA sama dengan A. Maksud dia A ni adalah apa-apa matriks dan I itu adalah matriks identity. Apa-apa matriks yang didarab dengan matriks identity akan dapat jawapan yang terbalik, soalan yang terbalik, matriks itu terbalik. Okay. Bentuk matriks identity adalah matriks segi 4 sama. Maksudnya dan bermula dengan 1. Kalau cikgu tengok dalam kotak tu, dia boleh kita boleh nampak dia bermula dengan 1 dan ke kanan dia adalah kosong. Okay. Dan dia berbentuk segi 4. Sebagai contoh 2 darab 2 ataupun 3 darab 3. Matriks identity juga bermula dengan 1 dan 1 dia tu sentiasa condong. Macam gambar tu. Next. Okay, sebagai contoh, dia minta kita tuliskan matriks identity berdasarkan peringkat yang berikut. Next. Okay, contoh peringkat 1. 1 darab 1 of course lah 1 kan. So kita letak 1 nombor saja. Dia tak ada kosong untuk ke arah kanan dia. Next. Okay, macam B 2 darab 2 sama dengan 4. So kita tulis B1001 matriks. Next. Okay. Macam yang C dia lebih banyak. 4 darab 4
dia awal dengan 1 dan diakhiri pun dengan 1 matriks dia. Dan 1 itu sentiasa condong. Next. Dan D pun masih sama. Diawalkan dengan 1 dan diakhiri dengan 1 juga dan sentiasa condong. Next. Matriks Songsang. Next. Matriks Songsang maksud dia kalau jika penerapan matriks A dan matriks B menghasilkan matriks identiti I, maka matriks B adalah songsangan matriks A dan sebaliknya. Maksud dia kat sini kalau matriks A kali dengan matriks songsangan, matriks songsang, kita dapat matriks identiti. Ataupun matriks songsang kali dengan matriks biasa dapat juga matriks identiti. Rumus. Next. Rumus je. Penerapan matriks A dan matriks songsang, A minus 1 tu matriks songsang akan menghasilkan matriks identiti I. A darab A minus sama dengan A minus darab A sama dengan I. Dah. Next. Rumus matriks songsang. A sama dengan A, B, C, D. A, B, C, D tu kita boleh guna matriks songsang ni kita boleh guna dalam matriks 2x2 je. So kita akan dalam 4 kotak tu kita akan letak label dia A kotak nombor pertama A, lepas tu ke kanan B, lepas tu bawah balik C, ke kanan D. Rumus untuk cari matriks songsang 1 per AD tolak BC darab dengan D, negatif B, negatif C dengan A. Dengan keadaan AD tolak BC tu tak boleh kosong. Sebab kalau AD tolak BC tu kosong, kalau 1 bahagi kosong tak boleh. Syntax error. Next. AD dengan BC, AD tolak BC tu itu adalah penentu matriks. AD tolak BC dengan keadaan AD tolak BC bukan kosong, oleh itu matriks songsang A minus 1 wujud. Matriks songsang tidak wujud apabila AD tolak BC sama dengan kosong. Contoh. Ni contoh 22 kan? Sekejap. Ke mana aku bagi ni? Okey, samalah. Soalan dia tentukan matriks. Okey. Kalau nak tentukan matriks tu ada songsang ke tak, kita guna formula AD tolak BC. A 1 tu A, 2 tu B, 4 C, 8 tu D. AD 1 kali 8, BC 2 kali 4. 8 tolak 2 kali 4 maksudnya 8 tolak 8 kosong. So maksudnya kat sini matriks songsang bagi A ni tak wujud sebab jawapan dia kosong. Yang B pula AD tolak BC. A dia 3, D dia 4, tolak dengan B dia 5, C dia 2. 12 tolak 10 dapat 2. Maksudnya kalau matriks songsang kat sini wujud sebab jawapan dia bukan kosong. Lepas tu kita masukkan je dalam rumus kalau nak cari matriks songsang. 1 per AD tolak BC, 1 per 3 kali 4 tolak 5 kali 2. Lepas tu D, negatif B, negatif C dengan A. Yang A dia, yang kat belakang ni, A dengan D dia kena tukar tempat. Lepas tu dengan C dengan D dia kena darabkan. Darab pula. Kita kena tukar dia jadi negatif. Lepas tu kita buatlah 3 tolak 4. 3 darab 4 tolak 5 kali 2 dapat 2. 1 per 2 kali 4
Next. 1/2 kali 4, 2. 1/2 kali 5, negatif 5/2. 1/2 kali negatif 2, negatif 1. 1/2 kali 3, 3/2. Oh, ni soalan sekejap. Ni contoh ni apa? Sekejap ni contoh 24. Dia kata hitung matriks songsang bagi C. Penyelesaian. Satu dalam dia punya formula 1 per AD tolak B kali C. Lepas tu D negatif B, negatif C dengan A. Next. Lepas ni 2 kali negatif 2, negatif 4 tolak negatif 6 kali 1, negatif positif 6. Betul tak? Lepas tu negatif 1/2 kali negatif 2, negatif 1, 1/2 kali 6, 3, 1/2 kali negatif 1, negatif 1/2, 1/2 kali 2, 1. Next. Dah. Okey, persamaan linear serentak. Bagaimanakah menggunakan persamaan linear serentak menyelesaikan persamaan linear serentak? Okey, sebagai contoh, persamaan linear serentak punya formula AX tambah BY sama dengan P dan CX tambah DY sama dengan Q. Next. Bentuk matriks AX sama dengan B. Okay. Macam Amir explain tadi, dia ada masukkan matriks songsang juga dalam ni. Dia seperti contoh A, B, C, D, X, Y. Maksudnya kita kena pecahkan kepada setiap bahagian. Manakala X, Y tu pun boleh ubah, P, Q tu adalah pemalar. Next. Macam kat muka surat 62 dekat kotak ketiga itu, dia ada tunjuk macam mana kita menggunakan matriks songsang dalam persamaan linear serentak juga. Okay. X, Y kita kena kekalkan di hujung untuk mencari jawapan, sebab kita nak cari jawapan X dan Y tu. Dan PQ pun sama, kita kena kekalkan dekat hujung juga. Okay. A, B, C, D tu adalah sebagai contoh, itu adalah matriks songsang. So kita akan masukkan di tengah antara PQ dan XY. Next. Sebagai contoh persamaan linear serentak, kalau cikgu tengok dekat skrin, cikgu boleh nampak. Tu adalah persamaan linear serentak. So kita kena kenal pasti dululah yang mana persamaan linear serentak. Next. Okay. Penyelesaian dia adalah kalau kita ikut formula yang kedua, kita perlu asingkan A, B, C, D, X, Y dan PQ. Okay, kita 1, negatif 2, 3, negatif 4 adalah A, B, C, D. X, Y juga kita perlu asing. Dan 1 dan 4 adalah jawapan untuk P dan Q. Next. Kalau okay. Macam ni, X, Y kita perlu letak di hujung untuk kita mencari jawapan dia. Dan PQ adalah kita perlu letak di hujung juga supaya lebih senang kita nak buat jalan kira nanti. Di mana kita perlu letak matriks songsang dekat tengah. Macam contoh A, B, C, D perlu gunakan formula matriks songsang dan terbalikkan jadi D, negatif B, negatif C, A. Okay. Dan jawapan dia kita boleh dapat dekat macam dekat skrin. Itu saja je. Sekian, terima kasih. Kami yang answer.